Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to Jenas. Pagi ni macam biasa, Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit dan analisis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So hari ni Zul nampak potentially untuk Bitcoin melakukan rebound. So kenapa? Nanti Zul akan terangkan di chart. So kita tengok untuk confirmation, kita tunggu confirmation untuk dia melakukan kenaikan lebih ataupun hanya kenaikan sedikit saja ataupun higher low sebelum buat another lower low. So nanti Zul akan terangkan di chart di 4 hours untuk anda lebih faham. So guys, let's go, kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam, iaitu hari Selasa. So inilah hari Rabu. So untuk takat ni kita ada almost dalam 1 hour lagi untuk candle daily close. So kita boleh tengok data untuk semalam punya. Untuk total market sekarang berada di 1.7, so meningkat sikit daripada 1.68 ke 1.7. Kemudian expected untuk kata tempoh 24 hours, kita tengok nanti. Kemudian untuk volume daripada 100 lebih ke 93, BTC dominan 40, daripada 41 ke 42 balik. So meningkat sedikit, tapi apa kita tengok cara summary untuk tempoh 24 hours untuk pergerakan kripto untuk semalam, iaitu hari Rabu. Untuk hari Selasa, tengok total market drop 1.38%, volume juga drop 0.8, kemudian jika di BTC dominan meningkat 0.28, disebabkan kita tengok daripada 41 ke 42. So harga semasa untuk pagi ini, so Bitcoin still lagi berada di kawasan 37 dan naik sikit 38. So apapun juga, inilah kawasan kita punya minor support untuk penentuan kalau nak melakukan bounce. Inilah good position untuk Bitcoin rebound, sama ada nak buat higher high baru ataupun hanya buat higher low sebelum buat ada lower low ataupun sebelum buat higher high. So inilah tempat yang terbaik sebelum kita ada last quarter potential di kawasan 32 ataupun 33k. Sekiranya kita break juga, itu macam juga semalam, kita akan seperti perahkan drop ke dalam next kita punya major support, iaitu antara 28, 29 dan around dalam 30k punya position. Kalau base punya line adalah di kawasan 28 hampir 29k. So untuk Ethereum 2.6, so expected harga daripada 4.3, 26 agak kuartal diskaun hampir dalam 40-50%. Tapi Ethereum kita akan expected nanti mungkin net review tu akan pergi ke altcoin lain. Sama dah lama itu tak tengok di altcoin lain, so nanti tu akan updatekan chart di altcoin untuk hari ni. Kemudian nanti net review nanti tu akan buatkan. Tu hari ni tu hanya tumpul ke Bitcoin lagi, sebab apa tu ada something untuk share ke anda, sebab apa dekat hari ni lagu potential untuk kita rebound. So lain-lain coin still lagi dropping disebabkan Bitcoin still lagi dropping. So SRP 271, BNB 371, Cardano 87 sen daripada $1. So ingat di $1 tu ada tambah lagi tu. Itu tu dah jual 500 coin dan Dubai balik 500 coin untuk completekan tu punya 1000 coin untuk Cardano. So now kata dalam negative profit lah, sebab apa Zul punya range adalah dia punya average dalam $1. So now dia expected dolar dalam 13 sen. Tu apa pun dia hold lagi dengan market 2 hold lagi coin ni. So Solana 85, untuk Luna naik sikit 4%, 53. So Luna lah antara tu punya long term punya buying ataupun long term punya expectation, dia akan kumpul aset juga sikit dalam bearish market. Solana, Cardano, Terra Luna, Avax, Polkadot, Matic dan juga kata Phantom, Body Chainlink juga nanti tu akan, Chainlink pun dah start juga aku kata buy sedikit. So guys, let's go, kita pergi chat untuk tengok apakah yang tu nak sharekan tadi. So untuk di ruangan komen untuk ni ada yang tanya pasal SRP tu, nanti tu akan buatkan pasal SRP. So SRP tu buka tepi dulu, buka side, nanti tu akan buat SRP. Kemudian ni kita tengok untuk kita tengok untuk Bitcoin punya chart di 4 hours. So kenapa tu expectation kat sini adalah good potential untuk dia bounce, ataupun sekiranya kita gagal, ini adalah last hope kita lah berada kawasan ni sebelum dia melakukan bounce correction ataupun terus drop ke bawah sekiranya break 32. So untuk hari ni expectation kenapa berada di kawasan ni, kita tengok yang tu terangkan sebelum ni atau dua hari lepas, iaitu kita tengok adalah bullish divergence. So adakah berlaku bullish divergence? Kat sini tu nampak satu bullish divergence untuk berlaku, tapi tak strong untuk dia push more ke atas. Hanya expectation kita akan ada recovery. Cuma recovery tu kita perlu tunggu confirmation berdasarkan line baru yang tu draw ni, trend baru ni. Expected kalau break ini baru kita akan expected more naik atas, dan more adalah kita akan perlu kuartal claim balik above 45, barulah kita akan expected pergi ke 60-65, iaitu tu punya major resistance yang you cakap malam tadi. Untuk tu expected tu akan lock, take profit kawasan tu dan lock tu punya modal dalam profit. So untuk hari ni apa yang nampak adalah bullish divergence di kawasan ni adalah kita tengok
low ini ke low ini. So meaning kita nampak low to low. So meaning kita nampak adalah lower to low. So apa sekarang tengok RSI apa buat, RSI supposedly kena buat higher low. So kita tengok low ini, kita drop bawah, RSI kat sini, kemudian low itu berada di kawasan ni. So now apa kita nampak, inilah kita nampak bullish divergence. So nanti tu akan zoom in, tuan nampak ni low ini dan low ni, apa yang berlaku di chart ialah di RSI buat low dan higher low. So ini adalah bullish divergence. So expected, kita akan expected price akan melakukan kenaikan. Tinggi mana? Itulah expected kita berada di kawasan 42. So ada expected kita akan sampai kawasan ni, dan sekiranya kita berjaya claim balik 42 dan trendline yang baru ini, meaning kita punya perubahan daripada downtrend sebelum ini dan uptrend masih lagi valid untuk 2 monitor, iaitu downtrend ini dan permulaan uptrend untuk pergerakannya lah lower low, higher high, lower low dan higher high. Higher lower low, higher low, lower low, higher high, lower high, dan expected another higher high yang baru tu expected pergi ke kita punya major resistance. So itu yang tu hopefully harapkan berlaku untuk Bitcoin. So itulah sebab apa yang data ni boleh pakai. So contoh kita tengok bottom sebelum ini. So bottom sebelum ini di kawasan ini sama juga price. Kalau siapa yang kata belajar bullish divergence, sama juga yang ni. Low ini to low ini. So low to low. So low to low untuk price kita tengok RSI kat mana. RSI akan buat low to higher low. So low to higher low. So apa yang berlaku sini, price terus melakukan kenaikan. Untuk ini price melakukan almost, kalau ikutkan daripada Fibonacci kita tarik ini, ialah seperti inilah dalam 37 ataupun hampir 38% peningkatan. So expectation kalau dia melakukan kenaikan yang sama juga, ataupun 38 expected, bound 38 juga, kita akan expected price itu akan buat higher high yang baru. So ini valid untuk kita katakan, iaitu kita still lagi monitor untuk pergerakan downtrend ini dan perubahan daripada downtrend ke uptrend untuk buat higher high, higher low, higher high, lower high, kemudian expected another higher high. Pergerakan ini yang kita expectationkan untuk at least price retest kita punya major resistance sebelum buat another quarter confirmation, sama ada price tu sekiranya break board ni akan buat higher high baru. Sekiranya gagal, meaning kita akan break bawah tu meaning follow kita punya 4 year circle, expected kita akan mulakan kejatuhan yang sebenar, kejatuhan bearish yang sebenar untuk expected bottom out di kawasan 26 dan 15k. So itu yang boleh berlaku dalam market. Sebab tu nak betul lot sangat tu punya profit dalam sekiranya price tu berada sampai 55 ataupun 60k. So itulah di 4 hours yang boleh berlaku. Cuma yang price ini hanya buat sekarang lah, bukan di betul lower ni. So ikutkan yang sebelum ni kita ada di yang ini tak valid. Selagi mana price itu buat pergerakan ni, meaning kita ada good momentum. Tu kenapa ini adalah good momentum? Sebab apa? Kalau ikutkan berdasarkan, kalau ikutkan kita punya indicator lain, iaitu RSI swing low, to swing high pun kita berada di kawasan major ataupun golden block kita atau untuk minor. So inilah support tu, minor support kita. Expect support ini adalah good potential untuk dia berada kat bawah. So kiranya apa yang kita boleh nampak adalah price tu possibility untuk adakah melakukan kenaikan, dan kita ada sedikit minor support atau horizontal kawasan ni, iaitu price bernaik kawasan ni, kemudian price reject balik. Sebab apa? Since untuk sekarang ni price untuk divergent, bukan divergent, expected untuk pergerakan price dan RSI still lagi follow yang sama, iaitu kalau kita tengok daripada low ini, high ini ke higher low ni, sama juga price di bawah buat high ini ke higher low ni. So expected untuk kalau price itu hanya melakukan kenaikan sedikit saja, kemudian fail kawasan ni, price still lagi buat pergerakan yang sama, iaitu daripada low ini to low ini, dan price RSI pun juga buat low ini dan low ini. So meaning kita still lagi continuously pergerakan downtrend yang lebih besar berdasarkan yang kecil. So apapun, ini adalah satu opportunity macam tu. Siapa nak buy, yes boleh buy di kawasan ini. Tapi untuk bakal risk and reward anda punya portfolio ataupun money management, bagi Zul, risk and reward tu tak berbaloi untuk to buy kawasan ni. It's more berbaloi to buy di kawasan around di kawasan ni, double bottom ataupun expected more di kawasan 30. So nanti tu kan kita tengokkan macam mana pergerakan price. Tapi tu ni kalau ada nak kuota ambil sikit risiko boleh, tapi expected untuk short term anda boleh target aim di kawasan price untuk retest balik kawasan trendline yang baru ni ataupun trendline downtrend yang lebih besar. Itulah di Bitcoin apa yang tu nampak ni ada potential untuk berlaku. So ini adalah hari
Rabu. So mungkin ada kenaikan untuk minggu ni sampai Jumaat. Maybe tak banyak. Expected untuk kalau kita take daripada low ini, swing low, swing high to swing low ini kita akan expected price itu boleh sampai kawasan minor resistance. Tu minor resistance juga berada mana? Kita tengok minor resistance tu link dengan kita punya target, iaitu 42 punya horizontal support, horizontal resistance. So meaning untuk Bitcoin kembali balik kuartal momentum untuk at least untuk momentum naik ke 60 ataupun lebih ke atas ialah price at least sekarang ni perlu break up kita punya horizontal support di kawasan 42, iaitu kita ada trend line, kita ada Fibonacci retest, Fibonacci golden box untuk resistance, kita punya horizontal support. So meaning ada trend line, horizontal dan box. So meaning trigger ni adalah good purchase. Kalau Zul on untuk punya MACD, memang Zul expect akan ada garisan MACD di kawasan itu. Tapi Zul kata jarang pakai MACD untuk kata short term, Zul akan mau untuk long term punya weekly ataupun daily. So itulah current price sekarang. Sekiranya kita gagal, ada opportunity untuk price to more drop untuk retest, more time retest, kita expect more break ke 32. So 32 adalah Zul punya hope untuk berlakukan another pattern. Sebelum ni inverse shoulder dah gagal, expected double bottom pula expected boleh berlaku seperti mana price buat di bawah. Ini untuk expected drop, expected touch banyak kali. So sama juga sini expected price, lagi mana price tu berada lama kawasan ni, expected kita akan expected price tu melakukan kenaikan. Sebab apa? Fear and index pun kita ikutkan fear and index kita dah pun berada di, kalau ikutkan semalam fear and index kita dah berada di kawasan 20. So untuk 20, so inilah untuk hari Selasa, untuk hari Isnin. So untuk fear index hari Selasa punya, so expectation akan drop more below, still lagi extreme fear. So bila berdasarkan extreme fear, meaning price kata tak expectation akan more drop. So dalam 40 minit lagi, dalam pukul 8 malam, 8 pagi nanti kita akan seperti akan update baru. Update itulah untuk fear index untuk hari Selasa semalam. So guys, let's go kita pergi ke XRP juga. Itulah untuk Bitcoin. Sebelum tu pergi ke XRP, inilah pergerakan Bitcoin yang Zul expectkan boleh berlaku. Cuma kenaikan ini maybe tak banyak. Nak banyak ataupun nak lebih tinggi, kita perlu tunggu confirmation iaitu price break 40. Anda nak buy, yes boleh buy. Buy sedikit dulu berdasarkan anda punya risk and reward. Macam Zul more expected sebab Zul dah kata pendedahan dalam market ataupun risk and reward tu punya portfolio agak tinggi. So mungkin anda baru invest 20% daripada anda punya total modal. Yes, tak masalah, anda boleh masuk lagi kawasan ni untuk expected naik kawasan ni. Sekiranya breakout ni kita akan kembali profit, sama-sama profit. Sekiranya gagal, ini kita akan expected kita akan tunggu balik di kawasan 32 ataupun di kawasan 28. So break lagi 28, memang expected kita akan mau drop bawah. So pun kita perlu prepare kita punya strategi untuk short term dan long term. Sekiranya Bitcoin tak test 60 dan terus jatuh ke bawah, tak masalah, Zul akan hold saja. Dan sekiranya price masuk kawasan ni, Zul akan start buy monthly. So itulah di Bitcoin. Tapi apapun saya cakap, kata based on kata circle semua ni, price akan nak tak nak price akan retest dulu kawasan ini. Sama ada dia retest sekarang, drop dulu, baru retest, ataupun mungkin price tu drop dulu 30 dan baru datang retest. So apapun pergerakan itu hanya valid bagi Zul, hanya valid in 1 year ataupun dalam tahun 22. So maybe kita akan tengok price akan melakukan kenaikan dulu, kemudian end of the year selalunya bearish market, baru kita akan expect bulan 12 price tu akan expect kita akan nampak price tu berada di kawasan ini. So itu yang selalunya berlaku ke 4 years ke. So apapun ini yang ditunggukan, kita tengok untuk bound at least untuk selamatkan tu punya modal ataupun lock tu punya modal. Sekiranya price itu breakout 61 ni, macam cakap, barulah kita akan buat higher high yang baru. So itulah Bitcoin. So let's go kita pergi ke SRP. So SRP Zul ada sedikit yang tu pun dah tinggal yang profit saja. Zul ada 10 coin ya. Sebelum ni Zul ada 1000 coin sebab apa dah jual pun. So untuk SRP, pergerakan SRP inilah chart yang Zul monitor dulu. So sama lagi. So kenapa expectkan ni daripada swing low to swing high, kita ada support. So support kita nak berada di kawasan 86 dan 56 sen. So whatever price kawasan ni adalah good potential untuk sekiranya kata Bitcoin regain balik kata momentum di atas ataupun 61, kita expect SRP juga akan good momentum untuk naik atas. Tapi bagi Zul juga, Zul akan tunggu di kawasan ini, iaitu dalam 30 sen ataupun trailer ni. Ini adalah kawasan bearish market. Sekiranya Bitcoin drop, expected kalau Bitcoin naik 65, kemudian Bitcoin naik 60k, kemudian gagal drop ke 26k, so XRP juga boleh regain kawasan ni. Ada trend line kawasan ni, ada satu trend line, massive trend line downtrend, iaitu daripada higher high iaitu $3 ke lah kata $2. Now expectation kalau bear market ataupun bearish market untuk Bitcoin regain ke 60, XRP boleh regain kawasan ni. Kemudian expected kalau Bitcoin gagal,
bertahan di kawasan 60, kita akan expectkan drop. SRP boleh drop balik ke kawasan dia punya last quarter support ni, support yang kita tengok sebelum ni, iaitu kawasan 30 sen ataupun dalam 20 sen ke 30 sen USD dollar. So inilah kawasan SRP yang Zul akan buy balik untuk 1000 coin sekiranya ini berlaku. Sebab apa Zul akan ambil kawasan ni? Sebab apa amat murah. Apa SRP projek ni bagus, semua dia ada masalah SEC saja. Tu sebab tu Zul sekarang Zul hold dulu pembelian, sebab tu Zul jual SRP dulu. Zul jual dulu masa harga dalam $1.20 satu dalam kawasan ni, Zul jual. Kemudian seperti dah drop, Zul dah beli pun untuk modal SRP tu Zul dah suntik ke kuartal Airbag, ke Solana, ke sedikit Chainlink. So Zul buy dah kuartal separate kan punya modal SRP tu ke beberapa altcoin yang lebih kukuh untuk long term. Untuk SRP juga Zul akan ambil opportunity buy sekiranya price tu jatuh di kawasan ni. So untuk currently, untuk SRP Zul hanya monitor saja. Kalau dia naik, naiklah. Tapi sekiranya dia drop kawasan ni, tapi Zul seperti macam cakap ni, Bitcoin, sekiranya apa yang thesis expected untuk Bitcoin naik sampai 60k, gagal buat higher high, higher low, kemudian drop ke 26k. So kita akan expected untuk SRP akan momentum naik. So untuk SRP sama juga anda boleh buat, kita monitor Bitcoin. Bila Bitcoin sampai di kawasan ini, iaitu kalau ikutkan di chart tadi, macam juga expected mungkin price tu regain sampai kawasan 60-56k. So apa yang boleh buat di SRP, anda boleh lock anda punya SRP dalam profit ataupun break even. So expected anda boleh lock dalam profit lah sedikit, mungkin 10 atau 30%. Kemudian kita tengok macam mana gerakan. Sekiranya Bitcoin naik, expected SRP boleh regain balik naik. Tapi sekiranya Bitcoin gagal, expected SRP akan drop. So drop ke mana, kita akan expected drop yang next drop kita expected kita akan support yang lama ini, support yang kuat untuk SRP, iaitu kawasan 20 dan 30 sen. So kawasan inilah kawasan yang Zul akan start buy balik SRP untuk long term, at least untuk regain. Sebelum ni untuk SRP naik, ada sebanyak naik kuartal hampir 1000%. So expected kalau dia naik balik kawasan ni, expected more, at least untuk kawasan ni kita naik 1000% juga, untuk at least claim kita punya higher height. Atau kita expectkan, ataupun dia tak claim higher height ataupun claim hanya kawasan trailan ni saja, at least kita buy di kawasan 30 sen, kita still lagi regain profit sebanyak 500 ataupun 600 whatever antara trailan ni. So based untuk kata history untuk SRP masih lagi gagal untuk breakout dia punya trailan yang bullish ni. So expectation untuk berlaku ialah sekiranya SRP drop kawasan ni, dan at least adalah kata profit kita punya anda boleh target, iaitu whatever price touch balik trendline ni selepas SRP jatuh kalau 30, Zul akan buy kawasan ni dan Zul akan ambil profit bila price itu at least Zul lock tu punya modal. Sebenarnya apa berlaku ni, price sampai sini, apa yang Zul akan buat lock profile, lock modal dan juga sedikit profit. Sekira naik, Zul akan teruskan layan profit. Sekira drop, ini Zul akan keluar, at least Zul akan ambil Zul dapat sikit profit dan juga Zul punya modal. So untuk SRP ini yang Zul tunjukkan, sama ada SRP menang case, kita akan seperti naik ke atas untuk selepas bearish market. Kalau gagal lagi, expected price naik sikit dan expected untuk another circle, kita akan more drop ke bawah. So itulah yang SRP yang so tunggu sekarang ni untuk dia punya tesis ataupun dia punya chart ni. Dah lama tu monitor chart ni sebenarnya. So kalau ikutkan dah berbulan tu tak monitor chart ni, tapi inilah kota chartnya yang Zul sedang monitor dan apakah pergerakan SRP berdasarkan Bitcoin. Sebab tu cakap dua ni, dia tengok price market biar kata crypto sedang jatuh ni, kita hanya perlu tumpu di aku kata Bitcoin saja. So bila kita tahu bergerakan apa yang berlaku di Bitcoin, meaning di altcoin, kita akan buka saja, kita tengok chart kita, dah tahu dah kat manakah SRP ada potensi boleh berlaku. Sebab apa? Bitcoin adalah king, apa yang berlaku di Bitcoin akan efek di altcoin yang lain. So next review nanti Zul akan buat dulu untuk pagi ni, awal-awal ni Zul akan tengok balik Zul punya chart untuk review balik, untuk kata buang sedikit noise ni, tambah banyak lukisan-lukisan ni tu, untuk anda tengok nanti lebih faham. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. So walaupun untuk di Bitcoin ada good opportunity untuk minggu ni, at least untuk kita sedikit recover daripada drop itu daripada 45. So cuma recover tu, adakah recover hanyalah untuk buat another higher low sebelum buat another lower low, ataupun price breakout regain balik atas 42, barulah kita akan seperti price tu akan buat another higher high lebih tinggi daripada 45. Tu kita sekiranya price tu berada di atas 45, kita ada highly untuk kita price tu pergi ke kita punya major resistance support iaitu 60. Tapi seperti ini mungkin berlaku dalam selepas bulan sebelum bulan ataupun bulan 3, maybe boleh lepas bulan 3. Seperti mungkin kita akan hanya buat sideways lagi di kawasan ni untuk seperti long term. Bulan 3 baru naik, kemudian bulan 8 dan 9 barulah kita akan start drop. Tu start drop tu meaning bulan 12 apapun kita seperti kalau ini gagal untuk break atas, bulan 12
kita akan expected price teruskan berada di kawasan ini. So, tak masalah. Ini yang kita nakkan, iaitu tu nak naik, price berada di atas average, tu akan lock tu punya stop loss dalam profit, dalam modal, dan sampai kawasan ni tu akan ambil sikit profit. So profit tu akan simpan USDT. Kalau naik tak masalah, kita hold macam juga, tu akan TP 20%. 20% plus, so bergantung pada situasi masa tu, tapi expect 20% wajib. So kalau TP 20%, 80% ni kalau dia naik, dia akan layan lagi profit. Sekiranya fail, tak masalah, dia akan lock lagi another 20%, 30% untuk profit kawasan ni. So meaning dia keluar dalam 50% 50% profit dan juga modal, 100% modal. So meaning kita akan guna modal tu untuk buy di kawasan bawah ni. Itulah yang do expectation price boleh berlaku untuk expectation untuk long term. So adakah boleh berlaku? Tak pasti. Based on theory, yes, macam itulah pergerakan. Tapi ada juga kita expectation untuk worst case sekali dalam market ialah price tak pergi naik atas ni, price terus drop bawah ini. So apa yang Zul akan buat dia punya coin dan Bitcoin, tak masalah. Zul akan hold saja apa yang Zul coin yang order, Zul tak akan jual. Sebab apa, kat sini bila masuk saja Zul akan suntik dana baru untuk invest, untuk buy balik coin-coin ni, untuk reducekan Zul punya average. Sebab apa, Zul akan collect more asset. Seperti juga cakap ni, kalau price jatuh tak masalah, kita hanya inti kita ada cuti 3 tahun. 3 tahun tu kita akan buy monthly aset-aset yang penting seperti Bitcoin dan Ethereum, dan beberapa altcoin yang Zul target, iaitu yang Zul ada target adalah Solana, Avax, Cardano, Luna, Polkadot, Chainlink, Matic dan Phantom. Iaitu kalau ikutkan ni, Zul ada tulis kat sini. Dia ada gold coin. Gold coin ni mini expected coin yang dia expected dia akan tumpukan kerja dalam bearish market 3 tahun ialah Bitcoin, Ethereum, Solana, Avax, Luna, Polkadot, ADA, Chainlink, Matic, Phantom. So coin inilah coin-coin yang Zul akan fokuskan more untuk collect asset itu sebanyak boleh sebelum dia bullish market. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. Hopefully ini dapat membantu anda macam mana untuk pergerakan market. So kalau anda nak request lagi chart-chart anda boleh tag di kolom komen. Tapi open untuk net review, expected untuk review pagi besok, tu akan cuba untuk pergi sebanyak boleh altcoin, chart altcoin lain. So hari ni kita tengok SRP, so besok kita akan tengok tu akan tengok gold coin tu, iaitu expected Ethereum, Avax, Luna, Polkadot, ADA, Link, Matic, Phantom dulu. Kemudian di net review mungkin kita pergi juga ke Metaverse. Sebab apa, Metaverse pun tu ada juga. Antara Metaverse coin tu ada Mana, Sandbox, Engine, RNK, Block, Gala. So inilah coin yang tu ada. Yang rate ni US, Atlas, Illuvium, Wild ni belum ada lagi. Sebab apa, tu belum buy lagi. So apapun yang Mana, Sandbox, Engine dah tu buy. So guys, itu saja untuk hari ini ataupun pagi ini. So lama kita tengok price ni, so ada potential untuk melakukan naikkan. Sebab tu kita tengok ada momentum naik disebabkan RSI dan price buat quarter bullish divergence. So meaning kita akan ada expectation untuk price tu at least recovery di kawasan 42. Hopefully kita regain balik 42 untuk reclaim balik untuk price higher high yang baru lebih tinggi daripada 45. So guys, itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan anda yang lain. So jumpa lagi pagi besok. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.